Mula-mula cikgu ada bagi ni ya dalam korang punya WhatsApp group ya dengan Telegram tak silap cikgu. Ya, jadi korang klik dulu link kehadiran ni ya, klik dulu link kehadiran ni, isilah kehadiran macam biasa. Ya, isi link kehadiran ni. Lepas tu baru korang join kelas Google Meet lah macam korang join sekarang. Okey. So, lepas habis ni kita masuk ke satu aktiviti. Okay, korang pergi dekat ruangan chat korang tu kan? Dekat ruangan chat tu, cikgu nak share satu link tau. Okay, korang cuba buka link ni, link aktiviti. Cikgu nak tengok, korang boleh tak pakai aktiviti ni? Okay, cikgu start. Tengok ya, sekejap ya. Okay. Cikgu akan share, cikgu klik start lesson. Okay. Dan cikgu akan guna secara real time. Okay, korang tengok ya dekat ruangan chat korang tu. Cikgu nak letakkan link ya. Boleh tengok ya, cikgu copy sekarang. Copy dekat yorang punya ruangan chat ni. Okay, korang klik joinpd.com. Lepas tu korang masukkan kod kelas untuk join kelas PD ni. Okay, cikgu letak di ruangan chat. Okay, your first student connecting ya. Okay, cikgu check siapa student yang dah masuk ni. Okay, cikgu start kelas ya. Okay, so okay, cikgu first slide tengok ya. Okay, kita pergi ke first slide. Okay, circle how you are feeling. Maksudnya cikgu nak tahulah ya. Apa perasaan anda hari ini? Okey, guna tangan ataupun mouse. Kalau siapa guna phone, ya, guna tangan lah. Kalau siapa yang ada laptop tu dia boleh guna mouse kot. Circle tau, guna tangan. Cik dapat tak circle? Mungkin tadi dari pagi tadi ada banyak kerja ke apa ke, bulatkan je. Kalau guna handphone, guna tangan untuk bulatkan. Kalau guna laptop, boleh guna mouse lah bulatkan. Okay, katalah merah ni pun tak apa, cikgu tak marah. Apa perasaan anda hari ini? Okay, cuba. Okay, kalau cikgu tengok sini, siapa yang dah buat? Ni dia. Cikgu boleh tengok ni siapa ni? Cikgu boleh tengok. Siapa yang dah buat ni? Okay, so baru 3 orang kan? Okay, seorang lagi. So semua seronok lah ya. Okay, hari ni semua orang tengah seronok kan? Sebab esok cuti kan? Sabtu Ahad kan? Okay, bagus. Okay. So 5 orang dah respon. Okay, next. Kita pergi ke seterusnya. Okay, ni cikgu saja tanyalah. Sudah siap ke homework yang lepas? Okay. Cuba, cikgu nak tengok siapa. Jawab aja secara jujur. Okey, tengok ni siapa tengah type ni, nampak? Sudah siap, bagus. Sudah siap cikgu. Boleh bagi nama sikit. Saya apa? Saya Aiman, sudah siap cikgu. Saya Iman, sudah siap cikgu. Saya Kuganis, sudah siap. Macam tu. Boleh bagi nama ya. Baru cikgu boleh kenal ya. Okey, saya Yoga Sri sudah siap cikgu. Okey, bagus. Lagi? Bagus, Fazan. Itulah cikgu tengok kan dalam grup tele tu kan orang yang sama je yang siap kerja. Cikgu tak tahu yang lain buat apa. Tak tahu lah diorang ni nak markah ke tak. Saya Zafri sudah siap. Bagus. Okey, Sam Liping pun dah siap. Bagus. Iman pun sudah siap. Okey, thank you. Okey, seterusnya. Okey, cikgu nak korang tengok video ni tau. Okay, ya. Okey, yorang boleh ke klik dekat bawah tu. Student browse www.youtube. Okey. Korang dapat tak klik? Ya, cikgu. Dapat. Dapat ya. All videos, allow videos to play. A mutation. Jean Grey begins to change after an accident. Okey, jap ya. Cikgu ulang balik ya. Okey. Of NASA, this is Charles Xavier. Help is on the way. The X-Men film series has been one of the most active and most successful franchises in recent history, with 12 films making almost $5.8 billion in total. The series, based on Marvel Comics, follows a group of what the X-Men universe calls mutants, humans who have a genetic trait called the X gene. This mutation gives the X-Men various powers.
Cyclops beams a powerful force from his eyes. Storm has the ability to control weather. Magneto can manipulate metal, etc. We get the astronauts, we bring them home. Go! The newest X-Men film, Dark Phoenix, explores the dark side of mutation. Jean Grey begins to change after an accident, beginning her heel turn away from the X-Men and rise as a villain. In the real world, just as in the X-Men universe, genetic mutations can have a big effect on our lives. Some mutations cause harm to us, creating disease in our bodies, while others have an advantageous effect. And beyond the mutations we're born with, scientists are getting even better at editing our genes, making changes that could have effects on generations to come. In real life, while gene mutations don't give superhero powers, they do change us. A mutation is a permanent alteration in the DNA sequence that makes up a gene. It's different from what's found in most people. They can be present at birth or happen sometime during our lives. Some gene mutations have no effect, but others are harmful, causing problems like genetic diseases, sickle cell anemia, cystic fibrosis, or more benign conditions like color blindness. And by contrast, other mutations can make us resistant to certain diseases, like malaria or HIV. The beneficial side of mutations are the focus of cutting-edge scientific efforts, namely the editing of genomes. Through methods like CRISPR-Cas9, researchers can physically cut part of the genome out and replace it with new genes. CRISPR research is behind hundreds of experiments, like Brazilian researchers who modified a mosquito species that carries dengue fever, so the pests would die quickly. But when it comes to humans, gene editing experimentation gets much more complex, both in terms of bioethics and potential negative side effects. In 2017, the first US team to edit human embryo genomes said they successfully targeted a gene mutation that causes a serious heart condition. But a team of other experts expressed skepticism. In 2018, an even more controversial development, Chinese scientist He Jiankui announced he had created the world's first genetically edited human babies, twin girls from an embryo whose DNA he edited in his lab using CRISPR. He said he modified a gene called CCR5 to protect the girls from AIDS. Bioethicists and scientists alike exploded in outrage. A new June 2019 study in Nature fueled further fears. People who naturally have this genetic mutation tend to die earlier, potentially due to increased vulnerability to the flu. Gene editing can bring unintended consequences, and human genome changes could be passed down for generations. It underscores both the great risk and the great power coded into our genes. Okey ya. Jadi, okey sekejap ya, cikgu share screen balik. Okey. Diorang dah tengok video tadi kan? So cikgu nak tanyalah pendapat diorang. Kenapa diorang rasa cikgu tunjuk video tu dan apa yang menarik perhatian anda tentang video itu tadi? Boleh tak respon dekat soalan tu? Okey, cikgu waiting for response ya. Korang rasa kenapa cikgu tunjuk cerita tu tadi? Lepas tu apa yang menarik perhatian diorang? Untuk apa? Yang cikgu nak mengajar hari ini. Okey, boleh type ya. Okey, cerita tu tadi menunjukkan tentang mutasi genetik. Okey, lagi? Ada tak siapa nak bagi tahu? Kenapa cikgu tunjuk tadi tu cerita X-Men kan? Okey, cerita itu tadi menunjukkan tentang mutasi genetik. Tak apa, type pelan-pelan ya. Tak apa, cikgu boleh tengok respon ni. Okey, ramai yang tengah respon ni ya, dengan type kan? Okey ya, sebab cerita tu dah lama ya, tapi sebenarnya kalau tengok kat Astro kan, banyak kali ya dia ulang cerita tu kan ya. Jadi diorang boleh, cerita tu sebenarnya menceritakan itu adalah orang kata bukan tak betul, maksudnya benda tu hanya imajinasi pengarah
filem itu saja ya. Sebenarnya tak ada pun berlaku benda tu kan di dunia ni kan. Jadi korang tengok kita nak siasat. Betul tak perkara itu terjadi di dunia ni? Ada tak kes tu? Jadi cikgu nak tanya korang punya pendapat lah. Ya, sebelum cikgu nak masuk ke tajuk kita hari ini ya. Okey ya, kita akan tengok jawapan kawan-kawan dekat sini. Okey, tengok ramai yang dah bagi jawapan kan. Okey, kita cek seorang-seorang jawapan masing-masing ni. Okey, sekejap ya, cikgu nak tengok siapa pun jawapan. Okey, kita tengok jawapan siapa kat sini. Okey, so cerita tu tadi menunjukkan mutasi genetik. Dalam cerita X-Men menunjukkan tentang meri kuasa, tapi dalam dunia sebenar, ya betul, bagus Okey. Video tadi menunjukkan tentang mutasi. Okey, betul. Jadi betul lah. Siapa yang dah siap type ni? Ni siapa ni? Cerita itu tadi menunjukkan, boleh buka mic ni? Saya. Bagus, betul ya. Maksudnya dia faham tau. Cerita tu imajinasi je, tak ada pun kat dunia ni. Kan. Jadi kan best kan kalau saya ada setengah orang cakap, cikgu kenapa saya tak ada mutasi macam tu, kan best ada super power. Tapi kalau orang dengar sampai habis tadi video tadi, siapa yang ada super power ataupun mutasi macam tu, kebanyakannya akan pendek umurnya ya, tak lama hidupnya. Tapi cerita tu menunjukkan dia orang hidup lama kan. Jadi tak benarlah semua tu. Okey, ramai tengah type ni. Ya, cerita tadi beritahu tentang mutasi genetik. Cerita X-Men okey. So ada lagi tak nak respon dengan cikgu? Seorang lagi tak dapat type? So itulah cikgu nak tunjukkan ya cerita ni tadi. Okey. Seterusnya. Okey, apakah maksud mutasi? Okey, korang boleh tengok dalam buku teks muka surat 90. Okey, semua orang boleh buka muka surat 90 ya. Okey. Korang type jawapan. Okey, apakah maksud mutasi? Jadi kita tengok mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Okey, bagus ya, semua orang tengah type ya. Okey, mana nak cari jawapan? Okey, buka buku teks muka surat 90. Ada tu. Apakah mutasi? Ada ya dalam muka surat 90. Okey, ramai tengah type ni, bagus. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom yang boleh menyebabkan perubahan ciri kepada anak yang mewarisi bahan genetik. Okey. Perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Okey, bagus. Mutasi ialah perubahan spontan dan rawak yang berlaku kepada gen dan kromosom. Okey ya, boleh tengok dalam buku teks tau, ada ya. Kaseri, kalau boleh tulis nama lah sebelah tu. Siapa yang bagi pendapat ni? Tulis nama. Mutasi ialah perubahan yang berlaku secara spontan kepada struktur gen atau kromosom suatu organisma. Okey, Yogasi, terima kasih. Okey, Zah pun dah bagi. Iman, okey, terima kasih. Bagus ya, dah tengok buku teks tu ya. Jawapan buku teks ada ya. Ni mutasi ialah perubahan ni siapa bagi ni? Kalau boleh type balik. Letak bracket dekat hujung tu, nak tahu siapa yang bagi. Ni siapa bagi ni? Di tengah type. Okey, Fat ya. Okey, ni Fat Zana dah bagi. Yang ni mutasi lah perubahan spontan ni siapa? Sam Liping ke? Bukan ni? Ya, betul. Okey, so terima kasih ya. Okey, jadi inilah topik yang kita nak belajar hari ini. Ya, iaitu kita akan belajar tentang mutasi, menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang menyebabkan mutasi, menerangkan dengan contoh penyakit, gangguan gen dan ciri-cirinya, juga membincangkan aplikasi penyelidikan genetik. So hari ini kita akan belajar semua ni. Okey, terima kasih. Bagus ya respon. Okey, apakah dua jenis mutasi? Okey, buka buku teks tu. Okey, apa dua jenis mutasi? Okey, bagi respon. Okey. Pilih. Yang mana? Cikgu nak tengok siapa yang pilih salah, siapa yang pilih betul ni.
Ya, ada berapa jenis mutasi? 2 jenis kan? Okey, apa namanya? Mutasi A, mutasi kromosom dan J. Okey, bagus semua pilih ini. Betul. Tak ada siapa pun pilih B dengan C. Okey, bagus Okey, seterusnya, senaraikan contoh mutasi kromosom. Okey, cuba tengok dalam buku teks. Dia ada 2 tau, mutasi kromosom and mutasi gen. Okey, dia ada penyakit-penyakit. Apa nama penyakit yang ada mutasi kromosom dan ada penyakit-penyakit yang ada mutasi gen. Okey. So sekarang ni cikgu tanya senaraikan contoh mutasi kromosom je dulu tau. Mutasi kromosom. Okey, bagus. Sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Okey, terima kasih. Bagus Iman. Okey, betul. Cikgu hanya tanya mutasi kromosom sahaja ya. Mutasi kromosom sahaja. Okey, siapa yang dah type? Okey, bagus. Tengah type Okey, Iman betul. Ada 3 sindrom. Okey, tulis nama kat bawah ya. Okey, Fazana, bagus. Terima kasih. Down, Turner dan Klinefelter. Okey, bagus. Seterusnya, okey, maksudnya semua orang tahu dah lah kan? Apa kromosom ni? Apa namanya? Kita panggil mutasi kromosom. Okey, Iman dah bagi, Samli Ping dah bagi, Fazana dah bagi, Yoga Sri dah bagi. Okey, betul. Satu lagi, siapa ni tulis nama? Ni Kugani. Zaf. Okey, Zaf lagi. Okey. So Iman, Samli Ping, Fazana, Yoga dengan Zaf ya. Seterusnya, okey. Korang dah tahu dah jenis-jenis kromosom ini. Seterusnya cikgu nak tanya korang, apakah, okey seterusnya. Okey, seterusnya ni. Senaraikan contoh mutasi gen pula. Mutasi gen. Apa nama penyakit yang ada mutasi gen? Ni orang kena tahu tau. Okey, buta warna. Okey, lagi. Anemia sel sabit. Thalassemia. Okey, betul. Hemofilia. Okey, bagus ya. Albinism. Albinisme. Okey, bagus Iman. Terima kasih. Okey. Anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia. Banyak kan? Jadi kita akan berkenalan tau dengan setiap penyakit-penyakit ini ya. Buta warna, anemia sel sabit, thalassemia, hemofilia, hemofilia dan albinisme. Okey, terima kasih. Iman dah lengkap jawapan dia. Okey, tak apa ya. Type perlahan-lahan. Okey, Yoga Sri, terima kasih. Okey, bagus. Okey, Fazana pun dah lengkap dah. Okey, Zaf pun dah lengkap. Bagus. Okey, Samli Ping pun. Okey, so semua dah tahu kan jawapan dia. Okey, sangat senang Okey. Seterusnya, okey. Jadi cikgu nak tahulah, okey, apa perasaan korang hari ni? Okey tak? Kalau ramai yang kata I'm little confused, cikgu kena patah balik lah. Kalau stop cikgu, I need help. Okey, so bulatkan. Mana yang betul? Okey, kita tengok show responses. Okey, betul. Keep going. Okey, keep going. 5 orang Okey, cikgu boleh nampak lah bergerak tu 5 cursor. So kita boleh teruskan kan? Okey, terima kasih Okey, seterusnya, okey, cikgu akan stop session ni. Okey, sekarang ni, okey, cikgu akan pergi ke satu lagi aktiviti iaitu kita panggil Nearpod Okey, apa itu Nearpod? Tadi tu adalah PDEC tadi tu PDEC. Okey, sekarang ni cikgu pergi ke Nearpod. Okey. So cikgu akan bagi satu sekejap Okey. So kita akan main live live participation. Kita akan main ini secara live. Okey. Okey jadi cikgu akan bagi link cikgu copy link ke dalam ni. Sekarang you orang tengok dekat ruangan chat, cikgu ada bagi link https://share.nearpod.com dan cikgu nak copy dia punya code
Okey, semua orang dapat masuk tak? Ini satu lagi aplikasi ya dalam online Google Meet. Tadi adalah Paydeck, ini adalah Nearpod. Okey, so yorang klik dekat https://share.nearpod.com dan dia ada kod. Okey tak semua? Boleh cikgu. Okey, boleh ya? Okey, so siapa tak boleh bagi tahu cikgu? Okey, cikgu share semula link address ini. Okey, dan dia punya kod adalah MGZB3. MGZB3. Cuba tengok dekat ruangan chat diorang. Okey. So, boleh tak cikgu mulakan? Okey. Ada 3 orang, 2 orang boleh dapat masuk tak? Pergi saja. Cikgu boleh tahu. Okey, Iman, Fazana, Yoga Seri. Okey. Zaf tak dapat masuk. Zaf belum lagi ya? Saya rasa kita letakkan dekat dalam. Apa-apa tip dia Man? Apa-apa tip dia Zaf? Cuba cikgu. Cikgu beritahu ke orang lain. Cuma klik saja. Klik je lah. Okey. So cikgu tengok sini. Okey. Zaf dah masuk dah. Okey, bagus ya. Okey. So boleh mute kan lah. Okey, korang mute kan korang punya apa? Mic pula. Audio tu boleh mute. Zaf mute kan audio ya pelan-pelan . Okey. So cikgu mulakan. Okey. So yang ni kan korang kena sekejap ya. Okey, ada latihan dalam ni korang tengok . Pernahkah anda melihat wajah-wajah ini? Mereka kelihatan pelik, bukan? Mesti ada sebab keadaan ini berlaku. Keadaan ini dinamakan mutasi. Mutasi ialah perubahan pada bilangan kromosom atau struktur kimia DNA. Perubahan spontan ini boleh berlaku secara semula jadi atau disebabkan oleh mutagen. Hasil dari proses mutasi ini dikenali sebagai mutan. Mereka tadi telah mengalami mutasi yang berlaku secara semula jadi sebelum mereka dilahirkan. Mereka juga dikenali sebagai sindrom Down. Ada 2 jenis mutasi. Mutasi kromosom, mutasi gen. Okey. So, ada soalan dekat situ cikgu tanya. Individu sindrom Down ni mempunyai berapa kromosom? Cuba tengok dalam buku teks. Ada tak jawapan? Individu sindrom Down mempunyai berapa kromosom? Okey, ada yang pilih B 47. Okey, lagi ada tak siapa-siapa nak pilih yang lain? Okey, so semua pilih yang ni ya. Okey, bagus. Semua pilih yang sama. Okey, so teruskan. Bagus Dia ada 47 kromosom ya. Mari kita mulakan dengan mutasi kromosom. Sebenarnya, setiap manusia yang normal mempunyai 23 pasang atau 46 kromosom. Sebarang penambahan. Okey, cikgu tanya soalan lagi. Setiap manusia normal mempunyai berapa pasang kromosom? Pasang tau, cikgu tanya. Berapa pasang? Dia 2 soalan berbeza tau. Kalau pasang dengan berapa kromosom. Kalau cikgu tanya berapa kromosom, lain jawapan dia dengan berapa pasang kromosom. Dia lain tau jawapan dia. So, semua pilih. 23. Ada pilih 46. Okey, jadi sebenarnya jawapan yang betul dia adalah kalau cikgu tanya berapa yang betul correct 40%. Okey.
kalau cikgu tanya berapa pasang, dia 23. Tapi kalau cikgu tanya berapa kromosom, baru 46. Macam tu. Faham tak maksud cikgu? Ya. Jadi cikgu tanya pasang. Ya. Jadi bukannya berapa kromosom. Okey. Okey, seterusnya. Tambahan atau kekurangan pada bilangan kromosom ini akan menyebabkan masalah kepada fungsi sistem dalam badan manusia, masalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Okey. Cikgu tanya lagi sekali. Individu sindrom Down mempunyai berapa kromosom? Berapa? Cuba teka. Okey. So, bagus ya. Ramai dah pilih 47 kan? Sebab dah tahu ya. Siapa lagi yang tak jawab? Okey. So, 47. Correct ya. Bagus. So, ramailah yang dah tahu ya. Dia mempunyai, semua dah pilih. Bagus. So, semua 47. Kita 46 tau. Normal. Tapi orang sindrom Down ni kesian ya. Okey, 47. Manusia. Sindrom Down. Individu sindrom Down mempunyai 47 kromosom. Terdapat penambahan kromosom pada autosom ke-21. Penghidup sindrom Down mempunyai simptom seperti masalah perkembangan mental, kurang daya tahan penyakit, leher mereka pendek dan bermata sepet. Sindrom Klinefelter. Seorang lelaki normal biasanya mempunyai 44 tambah XY kromosom. Sindrom Klinefelter pula mempunyai lebih satu kromosom X berbanding lelaki normal. Ini menjadikan mereka mempunyai 44 tambah XXY kromosom. Sindrom Klinefelter terjadi apabila satu telur, iaitu ovum, yang dikeluarkan oleh ibu mempunyai dua kromosom seks X. Telur ini kemudiannya disenyawakan oleh sperma yang membawa kromosom seks Y. Maka, lahirlah seorang bayi yang mempunyai kromosom 44 tambah XXY. Individu sindrom Klinefelter mempunyai testis yang tidak berkembang dengan sempurna, mandul dan mempunyai beberapa ciri-ciri kewanitaan seperti payudara yang membesar. Sindrom Turner. Sindrom Turner berlaku apabila ovum yang dikeluarkan oleh ovari ibu tidak mempunyai sebarang kromosom seks X. Persenyawaan antara sperma yang mempunyai kromosom seks X dengan ovum ini melahirkan seorang bayi perempuan sindrom Turner. Individu ini kekurangan satu kromosom seks X. Mereka mempunyai 44 tambah XO kromosom berbanding wanita normal yang mempunyai 44 tambah XX kromosom. Wanita ini mempunyai ovari dan payudara yang tidak berkembang sempurna, tidak mengalami haid dan ovulasi. Buta warna bermaksud individu itu tidak dapat membezakan antara warna merah dengan warna hijau. Gen resesif untuk buta warna dijumpai pada kromosom seks X. Wanita mempunyai sepasang kromosom XX yang mengawal sifat buta warna, tetapi lelaki hanya mempunyai satu kromosom X sahaja kerana kromosom lelaki ialah XY. Jika seorang lelaki mewarisi satu gen resesif buta warna, dia akan terus mempunyai masalah buta warna kerana tiada gen lain yang mampu menghalang kesan gen buta warna itu. Tetapi, bagi wanita, dia hanya akan mengalami buta warna jika dia mewarisi dua gen resesif buta warna ini.
Mekanisme pewarisan penyakit keturunan boleh dipahami dengan lebih jelas melalui raja skema berikut. Jika ibu mempunyai gen buta warna, ibu akan mewariskan gen buta warnanya kepada semua anak lelaki dan perempuannya. Mana-mana anak lelaki yang menerima gen resesif, iaitu buta warna ini, dari ibunya akan menghidap buta warna. Keadaan inilah yang menyebabkan lebih ramai lelaki mengalami buta warna berbanding wanita. Mutasi boleh berlaku secara spontan atau disebabkan oleh ejen mutasi, iaitu mutagen. Kadar mutasi berlaku secara spontan ialah 1/10 kuasa negatif 6 pada gen manusia. Mutagen yang boleh menyebabkan mutasi seperti sinaran ultra ungu, sinar X, sinar alfa dan sinar beta. Manakala bahan kimia industri yang boleh menyebabkan mutasi seperti benzin, formaldehyde, mustard gas, asid nitrous, difenilamin dan bromoresil. Okey, jadi kita akan tengok soalan ya sikit. Apa akan ditanya? Okey. So, cikgu ada share soalan ya. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Okey, boleh tak korang share thoughts ya? Ini adalah satu papan board ya yang cikgu nak tengok. Yorang punya jawapan. Okey. So, boleh tak yorang tulis type sikit. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Sini boleh insert picture tau. Kalau siapa yang pandai guna, katalah dia nak tunjuk gambar syndrome Down, boleh je cuba-cuba ni image ni, gambar di sini. Kalau tak pun post saja, type dekat share thoughts or share thoughts and images kan. Okay, cuba seorang boleh tak naik nama dia sini. Kita akan tengok ya. Okay. Tak apa, pelan-pelan cikgu nak tengok naik tak salah seorang nama dekat board cikgu ni. Sini dia ada satu board, dia akan ada keluar statement lah dekat sini. Okay. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan mutasi? Kita tengok siapa yang bagi jawapan ni. Kita boleh tengok nama dia. Okey. Sam Liping cakap semula jadi. Faktor-faktor yang menyebabkan mutasi. Okey, apa lagi? Banyak tadi kan. Dia ada sebut bahan kimia lah, apalah tadi. Kalau tengok dalam buku teks. Kalau tengok dalam buku teks faktor-faktor yang menyebabkan mutasi di muka surat. Ni muka surat 93. Ada jawapan tu, banyak tu. Boleh pilih dekat situ. Okey, apa jawapan? Kita tengok. Siapa boleh bagi lagi jawapan? Sam Liping kata semula jadi. Sam Liping lagi bagus. Kehamilan pada usia yang lewat pun boleh juga ya. Lagi? Ya, Zah pun dah tulis dah. Sinar X. Okey, lagi bagus. Apa lagi? Dekat buku teks ada ya. Muka surat 93 tu ada. Okey, apa jawapan lagi? Boleh bagi lagi ya? Azah boleh type lah, boleh bagi lagi jawapan. Okey. Carcinogen. Okey. Carcinogen ya. Pun boleh. Okey. Fazana bagi jawapan carcinogen. Okey, Iman pula cakap mutasi boleh menyebabkan faktor semula jadi terdedah kepada sinaran radioaktif dan sinar ultra ungu. Okey, Yogasri pun semua dia bagi. Semula jadi, sinaran radioaktif, sinar X, sinar ultra ungu, karsinogen, kehamilan pada usia yang lewat. Okey, bagus ya. Okey, so semua dah tahulah apa benda faktor-faktornya kan. Okey. So kelas yang ini adalah slide cikgu ya. Cikgu akan bagi ni di dalam diorang punya Google Classroom ya. Kalau boleh cikgu nak masuk dalam Google Classroom cikgu. Okey, kalau siapa tak dapat masuk boleh bagi tahu cikgu ya.
Ini pun cikgu akan masukkan dalam nota-nota lah. Ini semua nota-nota ni. Nota dia ringkas-ringkas saja. Diorang boleh tengok ya. Apakah nota-nota yang boleh diorang tengok lah. Kat sini semua ada. Cikgu cakap pasal buta warna ada. Albinisme. Kulit yang cerah. Mata pink. Rambut putih. Hemofilia. Darah gagal membeku. Ni semualah tadi sindrom-sindrom Down yang dalam video tadi diorang boleh baca. Korang kena ingat tau, kalau sindrom Turner perempuan kan. Sindrom Klinefelter tu dia pada seorang lelaki kan. So kena ingat lah. Ni sindrom Turner ya. Ciri-ciri dia. Ni sindrom Klinefelter. Okey. Boleh tengok lah. Okey. Mutasi gen buta warna. Tadilah buta warna ni biasanya kepada lelaki. So diorang boleh baca ya. Semua slide cikgu ni ada. Okey, so boleh baca ada 7 slide saja ni, orang boleh bacalah. Ya. Okey, seterusnya. Okey, kelas orang ada tak? Semua orang dapat tak? Ni time to climb settings ni. Ada tak? Boleh. Tak yoga. Oh, yoga dah connected ni. Okey, tak apa. Ya cikgu. Okey, tu connected siapa? Zaf. Oh, dia nama dah lah keluar. Yang ni yoga. Oh, cikgu tak cek nama. Yang ni Zaf. Oh, yang ni Sam Liping. Okey, ni Fazana. Okey, seorang lagi lah. Oh, seorang lagi Kogani dia tadi dia kata kat cikgu dia tak dapat data dia perlahan kata dia. Okey, cikgu start empat pelakon ni. Okey, kita start. Apa jadi? Iman lah. Iman belum lagi. Tak apa, kita tunggu Iman jap. Semua penguin. Iman. Iman ada dah Man. Iman Firdaus. Oh, Iman gambar kura-kura Man. Sam Liping, Nurul dengan yoga sebab perempuan kan. Jadi bagi gambar panda. Okey, kita start. Bukan penguin, panda pula. Okey, korang tengok buku teks tau. Buku teks. Okey, muka surat berapa? Siapa tahu? Selanjar. Korang buka buku teks dulu. Muka surat. Siapa jumpa variasi? Topik variasi. Mana muka surat semua orang buka muka surat 103 Okey, apakah maksud variasi tak selanjar? Okey, buka buku teks. Okey, soalan ketiga pula. Antara yang berikut yang manakah mendapat graf sama dengan rajah di atas? Dia ada graf variasi selanjar dengan variasi tak selanjar Okey, soalan keempat, apakah contoh variasi untuk jadual di atas? Nurul Fazana dah naik atas dah. Yoga dah turun balik. Okey, kejar kan. Apakah contoh variasi? Yang manakah benar tentang variasi? Oh, dia ada timing kena laju .
antara berikut yang manakah benar tentang variasi? Okey, tengok siapa boleh. Okey, Iman dah naik atas dah. Okey, Iman nombor 1. Okey, buta warna kulit seseorang individu dipengaruhi oleh apa? Cuba tengok buku teks . Okey, ada lagi 2 soalan. 3 soalan lagi. Okey, tengok siapa pula. Okey, Iman lagi kat atas . Okey. Antara yang berikut, manakah bukan faktor semula jadi menyebabkan variasi antara individu? Okey, soalan seterusnya, antara berikut manakah bukan kepentingan variasi? Jadi yang bawah ni tadi, yang ini tadi cikgu belum ajar lagi. Tu sebab jadi saja cikgu nak try. Tadi korang dengan soalan tu nak tengok orang prepare ke tak kan. So tadi yang permainan tadi tu, climb tu tadi, apa korang punya phone tu nampak soalan dekat korang punya viewer Iman? Nampak. Soalan kan? Tapi cikgu nampak korang punya markah betul tak tadi? Tadi teacher view tadi. Yang korang punya tadi share view, student view kan? Mana? Okey. Jadi apa yang cikgu nak minta diorang buat presentation, cikgu nak ni, okey, korang pandai tak buat presentation guna canva.com? Canva. Korang tahu Canva? Saya ready pakai Canva, tapi macam mana nak present dia nanti tu? Oh, nak present dia. Nanti share screen. Boleh. Nanti cikgu akan minta diorang share screen. Nantilah presentation, ataupun korang boleh guna animated social media pun boleh, ataupun nak guna presentation katakan.